Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasruddin dari kelas DSI 3A. Saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tajuk hubungan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum mendalami lebih mendalam tentang hubungan Al-Quran dan Al-Hadis, saya ingin bercerita sebanyak tentang pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran adalah satu perbahasan ilmu yang ada hubung kait dengan Al-Quran, merangkumi cara penurunannya, pengumpulannya, penyusunannya, pembukuannya, mengetahui asbabun nuzul, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, nasikh, mansukh, ayat muhkamat dan mutasyabihat, dan pelbagai perbahasan yang berhubung dengan Al-Quran. Tujuan rangkuman perbahasan tersebut adalah untuk memahami kalamullah berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Rasulullah SAW dan riwayat yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in yang berorientasi penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Quran. Di samping itu juga, saya ingin mengenalkan tentang pengutusan Rasul dan penurunan Al-Quran. Allah mengutuskan para Nabi untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan cahaya dan membebaskan mereka daripada kesusahan abadi. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi ketenangan bagi segala sesuatu. Al-Quran ialah kitab penuh dengan hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah SWT bahawa ia dipelihara daripada diubah sama ada ditambah atau dikurang. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undang adalah besar dan sesuatu dalam mengatur urusan kehidupan manusia sepanjang masa. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memperjelaskan kepada kalimah dan ayat-ayat Al-Quran melalui sabdaan-sabdaan dan amalan yang merangkumi akidah, ibadah, muamalat, muasyarat, akhlak dan sebagainya. Sabdaan amalan dan akhlak Rasulullah SAW menebati Al-Quran. Kemudian Allah SWT membangkitkan alim ulama, mujtahidin, fuqaha mujtahidin dan merupakan pewaris-pewaris Nabi dan para anbiya yang mampu menghurai dan mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan As-Sunnah melalui ijtihad mereka untuk memelihara ulum Rasulullah SAW. Maka Al-Quran, hadis dan fiqh juga menjadi panduan amalan harian umat Islam sehingga hari kiamat. Al-Quran merupakan sumber ilmu agama, sementara hadis baik yang tafsiran Al-Quran dan fiqh adalah intibati Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aku Akif bin Abdul Basit dari kelas DSI 3A. Hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang masuk-masuk Al-Quran. Al-Quran ialah kitab suci bagi umat Islam menurut ajaran Islam. Al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Mana Al-Quran dari segi bahasa, iaitu daripada Al-Faraq ialah penguat, dari Al-Lihya ialah membaca. Al-Quran pula dari segi istilah daripada makna Al-Qatan ialah Al-Quran kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala kitab. Kitab Allah yang diturunkan dari sudut lafaz dan makna kepada Nabi Muhammad dilafazkan secara mutawatir bermula dengan surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Definisi tersebut telah disepakati oleh para ulama. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT itu adalah sebagai panduan untuk menempuh norma kehidupan dan petunjuk umat. Keunggulannya merupakan bukti kebenaran Rasulullah SAW di samping sebagai bukti yang nyata terhadap kemahiran dan kerasulan baginda. Di sudut yang lain, ia juga merupakan hujah yang abadi hingga ke hari akhirat. Tidak disangkal lagi bahawa Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang bersifat menyeluruh sesuai untuk semua bangsa dengan berbagai macam etniknya dan sentiasa sesuai dengan peredaran zaman. Seorang penyair berkata yang berbunyi, para nabi terdahulu telah datang dengan pelbagai mukjizat. Setelah mereka wafat, lenyaplah mukjizat-mukjizat itu.
Namun engkau datang dengan mukjizat kitab suci, iaitu kitab Al-Quran, yang tidak akan lenyap sepanjang masa. Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ketua bagi sekalian para nabi alaihi salam. Sebagai mukjizat kerasulannya, ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijaga sehingga ke hari akhirat. Kelebihan Al-Quran sebagai mukjizat seperti yang dinyatakan bahawa setiap makhluk tidak mampu untuk mencipta walaupun satu ayat daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika kalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu. Surah Isra ayat 88. Keistimewaan Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran adalah kalam Allah maka sudah tentu mempunyai pelbagai jenis keistimewaan dan mukjizatnya berbanding kalam yang lain. Firman Allah SWT dalam surah Hud ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang bermaksud Alif Lam Ra. Al-Quran, sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu, iaitu susunan dan penjelasan itu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang kufur terhadap Al-Quran ketika sampai kepada mereka yang diazab, dan sesungguhnya ia sebuah kitab yang suci, yang mulia, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. Ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surah Fussilat ayat 41. Yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi allati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka peroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat ke-9. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut 7 keistimewaan Al-Quran, iaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitab Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab mahfuz terpelihara. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab mukjizat. Yang keempat, Al-Quran adalah penerangan dan kemudahan. Al-Quran adalah kitab agama keseluruhannya. Al-Quran adalah kitab zaman keseluruhannya. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab insaniah keseluruhannya. Imam Hasan Al-Banna menyebut, Al-Quran adalah sebuah perlembagaan yang lengkap, merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati orang yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ni Irina binti Zulfikri daripada kelas DSI 3A. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tajuk maksud Al-Hadith. Apa itu Al-Hadith? Al-Hadith atau dikenali sebagai Al-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua selepas Al-Quran. Al-Hadith dari segi bahasa berasal daripada perkataan hadatha yang bererti perkataan, perbuatan dan perkabaran. Al-Hadith daripada segi istilah pula ialah perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. Pada masa yang sama, dari segi istilah, para muhadithin telah mengemukakan pelbagai pendapat mengenainya, namun tiada percanggahan antara satu sama lain kecuali jika ada sesuatu sebab yang khusus mengenainya. Antaranya, hadis ialah segala apa sahaja yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, takrir atau sifat, sama ada fizikal atau akhlak, dan sirah, sama ada sebelum dan selepas menjadi Rasul.
Bagi mereka juga, hadis ialah segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau tabi'in, termasuk juga apa yang dinamakan hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Manakala al-sunnah pula adalah segala perbuatan, pengakuan, akhlak dan sirah junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi, anda fikir apa yang saya fikir? Betul. Definisi antara al-sunnah dan al-hadith lebih kurang sama, betul tak? Ya, betul sangat. Kerana maksud antara dua hubungan ini amatlah sama dan para ulama telah membincangkannya secara lebih terperinci. Sebagaimana yang disebutkan tadi, punca kepada perbezaan definisi ini ialah kerana masing-masing melihat as-sunnah dengan tujuan yang berbeza dari sudut yang berlainan. Contohnya, ulama hadis melihat dan mengkaji dari sudut kepribadian Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah SWT, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah SWT bahawa Rasulullah SAW sebagai ikutan dan contoh teladan yang baik. Oleh kerana itulah, ulama hadis mengumpul apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah SAW seperti akhlak, sirah, sifat kejadian, perkataan, perbuatan dan lain-lain. Ini tidak dikira sama ada hubungannya itu melanggar syarak ataupun tidak. Jadi, para ulama telah membincangkan dan bersepakat menyatakan bahawa al-hadith dan al-sunnah merupakan dua perkataan yang boleh digunakan dan difahami bagi merujuk kepada satu perkara yang sama. Di samping itu, tahukah anda, al-hadith atau al-sunnah ini boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama, al-sunnah qauliyah. Apa itu al-sunnah qauliyah? Apa yang saya boleh kupaskan di sini ialah al-sunnah qauliyah ini adalah perkataan-perkataan Rasulullah SAW dalam menerangkan sesuatu perkara dengan tujuan tertentu. Contohnya, sabda Rasulullah SAW, setiap amalan itu disertai dengan niat. Jadi kita semua pasti ada mendengar sabda Rasulullah SAW, betul tak? Jadi, seterusnya yang kedua pula ialah al-sunnah fi'liyah. Ianya bermaksud perbuatan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, perbuatan baginda menunaikan solat 5 waktu, ataupun menunaikan puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji dan sebagainya. Akhir sekali, al-sunnah takriyah yang bermaksud pengakuan Rasulullah SAW terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat baginda. Contohnya, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu makan daging dab. Tetapi masa itu Rasulullah SAW sendiri tidak memakannya. Namun, apa yang pelik, baginda tidak pula melarangnya untuk makan daging tersebut. Ini bererti baginda mengiktiraf keharusan makan daging binatang tersebut. Tegasnya, al-hadith memainkan peranan yang penting sebagai sumber ajaran Islam, khususnya dalam usaha memperincikan, memperkuat, memperjelaskan dan mempermudahkan pemahaman Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Kirana binti Airul Azan dari kelas TSI 3A. Baiklah, saya akan menyambung perbahasan tentang hubungan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, baiklah, jadi seperti kita lihat, kebanyakan masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sunnah dalam kehidupan mereka. Untuk itu, penghayatan sunnah di dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini sudah mula berkembang dan juga berputik, orang kata kan. Okey, ini kerana banyak perkara di dalam urusan kita, kehidupan manusia ini telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, apabila sebahagian besar daripada kalangan masyarakat mula ingin mempelajari dan mengenali sunnah ni lebih mendalam, maka sudah tentu akan ada golongan yang tidak senang akan perkara ini. Jadi saya akan membahaskan apa fungsi Al-Quran di sunnah di sisi Al-Quran. Okey, baiklah.
seperti kita tahu dalam ayat Al-Quran telah menceritakan kebersamaan lafaz Allah iaitu mewakili Al-Quran dan Rasul mewakili sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara surah yang akan saya petik adalah surah An-Nisa ayat 136 di mana Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okey, dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan kita agar beriman dengan Al-Quran, dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran, dan juga beriman dengan setiap yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sama ada daripada sudut perkataan, perbuatan, etikad dan sebagainya. Jadi jelaslah bahawa Al-Quran dan Sunnah tu memang tak boleh dipisahkan sama sekali kerana keduanya saling memerlukan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kedudukan dan kepentingan Sunnah di sisi Al-Quran. Okey, antara kepentingannya adalah Sunnah ni dia menguatkan lagi apa yang disebut dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran telah menceritakan berkaitan rukun iman, iaitu hal-hal atau perkara yang melibatkan akidah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang telah menyatakan Rasulullah perlu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Okey, jadi selain itu Sunnah juga mengkhususkan apa yang umum di dalam Al-Quran juga. Okey, saya bagi ayat contoh dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menceritakan tentang yang Allah SWT telah ceritakan tentang telah mengharamkan semua jenis bangkai dan juga benda yang berdarah. Tapi Sunnah juga telah mengkhususkan daripada ayat Al-Quran yang umum dengan beberapa jenis bangkai dan benda berdarah yang boleh dimakan. Okey, firman Allah SWT iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir. Okey, surah Al-Ma'idah. Okey, dalam sebuah hadis pula yang mengkhususkan keumuman ayat di atas adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi SAW telah bersabda, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Okey, adapun dua bangkai itu adalah ikan ataupun belalang. Okey, ini daripada hadis. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang hubungan Sunnah dan realiti semasa. Okey, terdapat banyak perkara yang mana Sunnah yang diceritakan oleh Nabi SAW bertepatan dengan penemuan atau kajian moden, sedangkan Nabi Muhammad SAW telah menceritakan hal tersebut melebihi 1400 tahun dulu. Okey, antaranya tentang hadis yang boleh dikatakan famous juga kan, iaitu hadis yang pada sebelah saya tu terdapatnya penawar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka rendamkanlah kesemuanya lalat, kemudian buanglah ia kerana salah satu daripada sayapnya adalah penawar dan sebelah lagi adalah penyakit, riwayat Al-Bukhari. So ini adalah hadis yang sahih. Okey, pada hadis ini terdapat ijaz alimi kerana ilmu moden atau sains telah membuktikan bahawa wujudnya penyakit di salah satu daripada sayap lalat dan wujud juga penawar di sebelah sayap yang lain. Hal ini membuktikan, benda ni telah membuktikan bahawa Sunnah bukannya benda rekaan, dan daripada Nabi Muhammad SAW juga daripada para sahabat, bahkan ia merupakan wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan juga Rasulnya. Wallahu ta'ala bisawab. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Jimrin dari kelas DSI 3A. Nombor kad matrik saya ialah DSI 202024620. Saya akan menyambung pembentangan yang sahabat saya sebentar tadi.
petikan daripada karya kami berkaitan jawapan kepada anti hadith ialah Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 329 Hijrah dalam Syarah Al-Sunnah, iaitu Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ini bermaksud sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh dipisahkan daripada agama Islam. Islam terdiri daripada Al-Quran dan sunnah. Ia bukanlah Al-Quran semata-mata. Selain itu, sunnah Nabi Muhammad SAW ada 3 bentuk, iaitu melalui ucapan, perbuatan dan perakuan Nabi SAW. Wujudnya kumpulan dalam kalangan umat Islam sendiri yang hanya mengambil Al-Quran sebagai rujukan. Kumpulan ini dikenali sebagai Al-Quraniyun atau golongan anti hadith. Dalam kumpulan ini telah wujud sejak berzaman. Mereka mengatakan Al-Quran ini terpelihara sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna al-ziqra wa innahu lahu lahafizun," yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Daripada surah Al-Hijr ayat 9. Beberapa syubhah dan jawapan yang telah dikemukakan. Yang pertama, mereka ahli sunnah wal al-jamaah yang mendewa-dewakan Nabi Muhammad SAW dan lafaz syahadah yang kedua itu sebagai bukti. Selain itu juga kebanyakan di rumah orang Islam terdapat perkataan Allah dan Muhammad yang ditulis sama besar dan diletakkan sama paras juga. Jawapannya ialah mengucap 2 kalimat syahadah merupakan rukun Islam yang pertama bagi setiap Muslim yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Dan yang kedua ialah perhatikan satu perubahan baru dalam aurat wanita. Perkataan aurat berasal dari bahasa Arab, artinya kebugilan. 30 tahun dahulu wanita-wanita Islam tidak memakai tudung. Dan yang ketiga ialah mereka pakai selendang, sehelai kain yang mereka letak di bahu ataupun di atas kepala tanpa menutup semua rambut, kerana rambut bukan aurat wanita. Jawapannya ialah ulama telah bersepakat bahawa aurat wanita adalah keseluruhan badannya kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Dan yang keempat ialah sejarah telah mencatatkan bahawa khalifah-khalifah awal Islam iaitu Abu Bakar al-As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memiliki buku-buku nota yang mereka tulis padanya perkataan-perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Dan jawapannya ialah ulama adalah pewaris Nabi yang berperanan menyampaikan ajaran Islam daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Dan yang seterusnya ialah kenyataan mufti wilayah persekutuan. Sesungguhnya seperti mana yang dimaklumi, sunnah Nabawiyah merupakan sumber rujukan dan masdar utama di dalam Islam selepas Al-Quran Al-Karim. Perkara ini telah disepakati oleh para ulama sejak dahulu lagi. Di dalam kitab-kitab mereka ada dijelaskan akan keutamaan kepentingan sunnah berbanding yang lain selepas Al-Quran Al-Karim. Seterusnya ialah fungsi sunnah nabawiyah seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i adalah mengikrarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu mengiyakan dan membenarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah menafsirkan Al-Quran secara terperinci dan panjang lebar apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Dan manakala yang ketiga pula ialah menyatakan apa yang syubhah, iaitu kurang jelas di dalam Al-Quran untuk dijelaskan kepada masyarakat agar kefahaman mereka itu bertepatan dengan kehendak dan tuntutan Islam. Dan kesimpulannya yang saya dapat berikan ialah ulumul Al-Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasikh, mansur, ijaz dan maki, madadi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Secara garis besar, pokok bahasan ulumul Al-Quran menjadi 2 aspek utama, iaitu yang pertama ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan qiraat dan tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbab an-nuzul. Dan yang kedua ialah ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaan secara mendalam, misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib iaitu asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sejarah ulumul Al-Quran secara garis besar dapat diklasifikasikan
menjadi 3 tahap perjalanan, iaitu tahap sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi, dan tahap kodifikasi yang melahirkan banyak ulama dan karya tentang ulumul Al-Quran. Sedangkan tujuan utama ulumul Al-Quran adalah untuk mengetahui erti-erti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna-maknanya dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntutannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sahaja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.